Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kehadirat Allah kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bersama pada petang yang mulia ini. Bersama saya, Aisyah Nabilah yang merupakan graduan pengajian Islam dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam majlis ilmu kita iaitu Forum Ad-Din. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum pelbagai persoalan yang telah timbul mengenai isu berkaitan perbezaan antara ilmu berkait dan ilmu berkarat. Oleh yang demikian, marilah kita kenali terlebih dahulu panel-panel jemputan kita pada petang ini. Baiklah, di sebelah kanan saya, Danish Aiman yang merupakan seorang mahasiswa daripada Universiti Islam Antarabangsa. Apa khabar, Cik? Kabar baik, Alhamdulillah. Syukur kehadirat Ilahi kerana kita masih diberikan umur yang panjang dan dapat supaya kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk menyampaikan sedikit ilmu dan penjelasan tentang tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkanlah saya untuk memberi beberapa rangkap pantun yang berbunyi pasang api, membakar besi, untuk dipalu dibuat barang. Ilmu itu untuk dikongsi, barulah berkat ilmu berkembang. Seterusnya, panel kedua yang manis lagi ayu serta jelita, mahasiswi Sofia Syaurah daripada jurusan Sumber Manusia dari UNIZA. Apa khabar, Cik? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel dalam forum kita pada hari ini. Sebelum Cik Sauriani mengenalkan panel kita yang ketiga, izinkan saya untuk berpantun sedikit. Okey. Keris hitam besinya wajah, dihayun ia dengan makrifat. Jika penuh ilmu di dada, langit jangan hendak ditongkat. Hati gajah, hati kuman, diracik-acik, dikerat-kerat. Ilmu bermanfaat dijadikan pedoman, buat bekalan menuju akhirat. Terima kasih. Itu pantun daripada saya. Salam forum buat semua. Beralih kita kepada ahli panel kita yang terakhir iaitu Fatini Insyirah yang merupakan graduan lepasan dalam bidang sains sosial. Bagaimana keadaan, Cik? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja. Bagaimana pula dengan saudara Aisyah? Saya berasa amat teruja untuk menyampaikan ilmu yang ada pada saya kepada hadirin semua. Saya telah menyediakan sebuah pantun tentang kepentingan ilmu. Marilah kita dengarkan. Kerja rumah cikgu berikan, buat dan hantar minggu hadapan. Mencari ilmu perlu diusahakan, agar tidak menyesal kemudian. Membawa buku di mana sahaja, agar ilmu selalu ada. Menuntut ilmu untuk semua, tanpa mengira tua dan muda. Berdasarkan pantun yang telah saya berikan tadi, jelaslah bahawa menuntut ilmu amat penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi, saya ingin menyeru kepada para hadirin untuk mendengarkan perbincangan kami tentang ilmu berkait versus ilmu berkarat sehingga selesai perbincangan. Saya harap agar perkongsian kami pada hari ini dapat memberi manfaat kepada para hadirin. Alhamdulillah, saya juga berada dalam keadaan yang baik. Malah tidak sabar untuk mengupas tentang tajuk yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, tanpa membuang masa lebih lagi, marilah kita teruskan agenda kita pada petang ini. Mengenai tajuk kupasan kita iaitu ilmu berkait versus ilmu berkarat. Terlebih dahulu, saya akan berkongsi sedikit mengenai definisi skop perbincangan kita pada hari ini. Untuk pengetahuan hadirin semua,
Ilmu dalam segi bahasa didefinisikan sebagai ilma yang berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud ialah mengetahui, di mana kata asalnya adalah al-alim yang bererti pengetahuan. Sehubungan dengan itu, ilmu dari segi istilah pula memberi erti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang daripada Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya. Menurut Prof. Dr. Syed Naqib Al-Atas, ilmu digambarkan sebagai ketibaan makna dalam diri seseorang yang menyebabkan berlaku perubahan berdasarkan ilmu yang diperolehi. Terlalu asyik saya berbicara mengenai definisi ilmu sehingga terlupa kehadiran ahli panel yang lain. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mendengarkan pandangan daripada Danish mengenai maksud ilmu berkait dan ilmu berkarat. Terima kasih kepada saudari Meredita mahasiswa Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Tentang isu semasa yang kita akan bincangkan pada hari ini, saya yakin mesti ramai orang yang kurang jelas tentang apa itu maksud daripada ilmu berkait dan ilmu berkarat itu sendiri. Oleh itu, marilah kita menelaah apakah maksud daripada ilmu berkait itu sendiri. Menerusi maksud daripada ilmu berkait itu sendiri ialah satu kebaikan yang bertambah-tambah apabila seorang hamba mempunyai ilmu yang tinggi, maka tahap kecintaannya terhadap Allah akan semakin tinggi dan ianya akan menjadikan ibadah yang dilakukan akan semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, dapat disimpulkan bahawa apabila orang mempunyai ilmu yang tinggi, dia juga akan ianya akan dapat meningkatkan kecintaannya terhadap Allah dan akan menyempurnakan ibadah kita terhadap Allah, yang akan membuatkan Allah redha dengan ibadah-ibadah kita. Baiklah, bagi ilmu berkarat pula, seperti yang kita tahu, berkarat kebiasaannya berlaku pada permukaan besi. Bila ia dibiarkan dalam jangka masa yang lama, ianya akan terdedah terhadap oksigen dan air. Lama kelamaan besi tersebut akan menjadi karat, dan kebiasaannya orang akan tidak gunakan besi tersebut kerana ianya akan sangatlah berbahaya dan akan dibiarkan begitu saja. Sabalah seperti ilmu. Ilmu, sekiranya manusia tidak menggunakan ilmu itu dan tidak mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan seharian mereka, apabila ilmu yang tidak dipelajari dan tidak diamalkan, ilmu tersebut akan luput daripada ingatan seseorang, ingatan individu tersebut. Jadi apakah motif kita belajar ilmu tersebut untuk sekian tahun yang lama? Yang kita dapat hanyalah penat semata-mata, dan ianya tidaklah dapat kita kongsikan bersama orang lain. Itulah kerugian yang kita tanggung apabila kita hanyalah menganggap ilmu itu adalah, kita menganggap remeh-temeh terhadap ilmu yang kita terima dan kita tidak kongsikan kepada orang ramai. Terima kasih kepada panel pertama kita atas perkongsian mengenai maksud ilmu berkait dan ilmu berkarat yang utuh lagi berisi. Sebelum itu, suka saya untuk memetik satu ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud Allah menganugerahkan al-hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sihat. Berdasarkan firman Allah di atas, sudah jelas orang-orang yang berilmu akan diberi kebaikan ke atasnya, baik di dunia dan di akhirat. Alangkah beruntungnya insan-insan ini. Ya ahli panel sekalian, sebentar tadi panel pertama kita ada menyatakan bahawa manusia yang tidak mengamalkan ilmu yang mereka perolehi, maka ilmu tersebut akan menjadi ilmu yang sia-sia sahaja. Justeru, saya ingin menanyakan soalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua. Bolehkah kita mengenal pasti mereka yang mempunyai ilmu
tetapi tidak mengamalkannya? Jika ada, bolehkah Cik Syaurah berkongsi dengan kami semua? Wah, soalan yang amat menarik sekali daripada Cik Pengurusi kita sebelah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi soalan yang diajukan oleh Cik Pengurusi kita, bolehkah kita mengenal mereka yang mempunyai ilmu tetapi tak mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka? Jawapan saya, sudah tentu boleh. Tetapi dia tidak semudah yang kita sangkakan. Terdapat beberapa ciri yang ada pada seseorang yang tak mengamalkan ilmu yang mereka perolehi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, seseorang itu akan lebih menjauhkan diri daripada Allah SWT dan mereka juga akan lebih cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Saya bagi contohnya, kamu pergi ke sekolah untuk belajar ilmu agama. Kebanyakan kita di sini pernah bersekolah agama, bukan? Jadi kita bila di sekolah agama, kita akan belajar mengenai solat, tata cara solat yang betul. Kita belajar mengaji, kita belajar tajwid, semua itu. Seingat saya, tak semestinya di sekolah agama sahaja. Malah di sekolah kebangsaan juga kita sudah didedahkan dengan cara-cara untuk solat semua tu dalam pendidikan Islam. Jadi, apabila kita tidak menggunakan ilmu yang kita ada, iaitu cara solat yang betul tu, kita tidak menggunakan ilmu tu, kita akan lebih kerap meninggalkan solat. Kerana apa? Kerana kita tak takut. Kita tak takut dengan meninggalkan solat. Kita rasa perkara itu adalah perkara biasa sebab kita tidak beramal dengan dengan ilmu yang kita ada. Hal ini akan menyebabkan ilmu insan itu akan semakin pudar lalu hilang pada akhirnya. Seperti yang saya cakap, dia tidak mengamalkan ilmu solat tu. Bila kita tak mengamalkan, lama-lama benda tu akan hilang daripada dalam ingatan kita dan kita akan lupa cara-cara untuk menunaikan solat dengan betul. Jadi, apa guna kita belajar semasa di sekolah agama, sekolah kebangsaan dulu, tetapi kita tak mempraktikkan dia. Kita tidak menggunakan ilmu yang kita ada tu dalam kehidupan seharian kita. Ia ibarat ilmu tersebut adalah sia-sia sahaja. Tak guna pun kita belajar kalau kita tidak mempraktikkan dia, betul tak? Selain itu, insan yang tidak beramal dengan ilmu yang mereka pelajari ini, kebiasaannya mereka belajar sesuatu ilmu itu hanya untuk menunjukkan kegagahan dan keangkuhan diri mereka sendiri supaya orang di sekeliling mereka akan memuji kepandaian dan kebolehan mereka. Na'udzubillah min zalik. Mereka hanya belajar sesuatu ilmu itu hanya untuk kelihatan hebat di mata manusia tetapi tidak di mata Allah SWT. Kebanyakan insan-insan seperti ini, mereka tak mahu berkongsi ilmu yang mereka ada kerana mereka khawatir ilmu mereka akan berkurangan dan orang lain akan lebih hebat dan akan diuji lebih daripada mereka. Ini adalah sejenis manusia yang tidak boleh melihat orang lain lebih daripada mereka. Sangat tidak baik. Wallahualam, itu daripada saya. Terima kasih Syaurah di atas penerangan. Sungguh jelas apa yang disampaikan oleh Syaurah sebentar tadi mengenai ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi saya akan meminta sedikit pendapat dengan Cik Fatini kita tentang ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Silakan Cik Fatini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator yang sungguh bersemangat pada hari ini. Hari ini, saya akan menghuraikan tentang ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tetapi mereka tidak mengamalkannya. Kebanyakan orang yang mempunyai ilmu yang berkat akan mengajak orang lain membuat kebaikan di samping mereka juga akan melakukan terhadap apa yang mereka katakan. Akan tetapi, mereka yang tidak mengamalkannya hanya akan mengajak orang lain untuk membuat kebaikan semata-mata. Mereka tidak melakukan pun terhadap apa yang mereka katakan.
Mereka hanya hebat berkata-kata, tetapi hakikatnya apa yang diperkatakan oleh mereka hanyalah kata-kata yang kosong. Mereka ini diibaratkan seperti kaum Yahudi. Seperti yang telah dinyatakan di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 44 yang bermaksud, patutkah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah. Tidakkah kamu berakal? Ayat ini menerangkan tentang sikap kaum Yahudi yang sering mengingatkan orang lain untuk membuat kebaikan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka suruh. Selain itu, mereka yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dipelajari juga tidak dipanggil sebagai seorang yang alim. Seperti yang kita semua sedia maklum, orang yang alim itu ialah orang yang mempunyai ilmu yang berkait dan membawa kebaikan kepada orang lain. Manakala mereka yang mempunyai ilmu yang sia-sia pula sering tertipu dengan diri mereka sendiri. Mereka merasakan bahawa diri mereka mempunyai ilmu yang banyak berbanding orang lain dan mereka lah yang paling alim. Walhal ilmu yang mereka peroleh adalah sia-sia sahaja. Itu sahaja huraian saya berkaitan ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Saya kembalikan semula kepada moderator Aisyah. Wah, saya tertarik dengan apa yang diperkatakan oleh Cik Fatini sebentar tadi, bahawa orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya menyerupai kaum Yahudi. Terperanjat saya apabila mengetahui. Ini merupakan satu ilmu pengetahuan baru yang saya peroleh pada hari ini. Saya akan membacakan serangkap pantun. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Pantun 4 kerat tadi membawa maksud, menuntut ilmu biarlah dengan cara yang betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia begitu sahaja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan bagi setiap Muslim. Daripada riwayat Ahmad. Baiklah, mari kita teruskan semula dengan panel kita yang pertama. Danish, bolehkah anda memberikan sedikit pencerahan tentang tanda-tanda ilmu yang kita perolehi itu ialah ilmu yang berkait? Saya amat suka dengan soalan yang diajukan oleh Cik moderator kita kali ini. Okey, ada beberapa tanda yang akan menunjukkan bahawa ilmu itu adalah ilmu yang berkait. Tanda yang pertama ialah seseorang itu terlihat tulus dan ikhlas dalam beribadah. Seseorang itu akan berasa bersemangat dalam melakukan beribadah dan mereka akan merasakan kemanisan dalam beribadah itu. Sendiri seperti yang kita tahu, tidak semua orang mendapat rasa manisnya bila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seseorang merasakan gelisah, ada juga orang yang tidak merasakan apa-apa semasa beribadah. Yang kedua, ilmu tersebut akan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu akan sentiasa memerhatikan kita sehingga kita takut untuk melakukan dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar sekalipun. Ini akan menunjukkan bahawa ilmu yang kita terima itu adalah ilmu yang berkat, yang akan menjadikan kita hamba Allah yang sentiasa taat dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ilmu tersebut akan menjadikan seseorang lebih tawaduk. Hal ini kerana mereka memahami bahawa sesuatu kejayaan tidak akan mereka perolehi tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan menjauhi sifat takbur dan bongkak serta sombong. Selain itu, mereka juga lebih menggalakkan pengalaman daripada ilmu yang mereka perolehi dan bukan sekadar bahan untuk peribahasa,
bagi menunjukkan kelancaran lidah, dan ianya akan menunjukkan ketinggian ilmu kita sendiri berdasarkan pengalaman lebih daripada apa yang kita pelajari. Oleh itu sahaja daripada saya. Wallahu alam. Oh, begitu rupanya bahawa tanjang kita peroleh itu ialah ilmu yang berkat. Saya juga akan menceritakan sedikit bahawa ilmu yang kita peroleh itu ialah ilmu yang berkarat, iaitu dalam erti kata lain ilmu yang sia-sia. Seseorang itu akan menjadi semakin angkuh dan sombong kerana mereka merasakan bahawa mereka memperolehi ilmu yang banyak, sehingga mereka merasakan diri ini serba cukup dan memandang rendah terhadap orang lain. Seterusnya, penyakit hati semakin tebal dalam diri, contohnya perasaan riak dan takabur. Semua orang tidak lari dengan masalah ini kerana kita merupakan manusia yang biasa. Sudah tentu perasaan sebegini wujud di dalam diri. Tetapi, kita perlu atasi penyakit ini supaya tidak memberikan kemudaratan kepada orang lain. Panjang berjela pula saya bercakap, sehingga lupa panel kedua kita tertunggu-tunggu gilirannya. Baiklah, Syaurah, kita sudah membincangkan tentang ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak mengamalkannya, tanda-tanda ilmu berkat dan berkarat. Seterusnya, mari kita teruskan dengan bagaimana cara untuk kita mendapat keberkatan ilmu itu. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sentiasa aktif menayakan banyak persoalan intelek kepada kami. Sebelum saya meneruskan hujah saya, izinkan saya membacakan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan segala urusan bagi orang itu, kerana ilmu adalah jalan untuk menuju ke syurga. Masya Allah. Daripada hadis yang saya bacakan sebentar tadi, apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah menuntut ilmu ini adalah satu jalan yang sangat diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti yang kita semua tahu bahawa menuntut ilmu ini adalah salah satu jihad kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh itu Allah akan memudahkan segala urusan bagi orang itu, kerana ilmu adalah jalan untuk menuju ke syurga. Subhanallah. Sangat manis perjalanan bagi seorang penuntut ilmu ini, bukan? Baiklah, seperti yang saya perkatakan sebentar tadi, menuntut ilmu adalah satu jalan yang sangat diredai Allah. Tetapi, adakah ilmu yang kita dapat itu berkat ataupun tidak? Macam mana nak dapatkan ilmu berkat tu? Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan ilmu keberkatan ilmu yang kita pelajari daripada cikgu-cikgu kita. Yang pertama, kita mesti niat mencari ilmu kerana siapa? Kerana Allah SWT. Ada satu pantun yang saya jumpa, dia berbunyi seperti ini. Daun selasih disusun cermat, niatnya bersih, ilmunya berkat. Berdasarkan pantun yang saya bacakan tadi, apa yang saya faham, niat kita mestilah jelas. Kenapa kita menuntut ilmu? Bukannya kita pergi menuntut ilmu hanya untuk menjadi kebanggaan orang lain, tetapi kita menuntut ilmu kerana ingin mendalami lebih banyak ilmu Allah. Perlu kita ingat di sini bahawa dalam setiap perbuatan kita lakukan dalam kehidupan seharian mestilah dimulakan dengan niat, supaya setiap apa yang kita lakukan akan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kita mestilah beramal dengan ilmu yang kita miliki. Seperti satu kata pepatah yang sering kita dengari, iaitu orang yang tidak beramal dengan ilmu yang dibelajari ibarat pohon yang tidak berbuah. Orang dahulu kala tidak mencipta pepatah ini sesuka hati, mesti ada sebabnya kenapa. Jadi, kenapa pepatah ibarat pohon yang tidak berbuah ini wujud? Kerana jika seseorang itu tidak beramal dengan ilmu yang mereka pelajari, jadi ilmu itu akan tertanam dalam diri mereka sahaja, tetapi tidak memberi manfaat kepada orang lain.
sama seperti pohon tersebut. Pohon tersebut ada di situ tetapi tidak memberi manfaat kepada orang lain. Jika pohon tersebut berbuah, buah tersebut boleh dikongsikan dengan makhluk lain di sekelilingnya, sama ada manusia ataupun haiwan. Saya ambil contoh seorang tokoh Islam kita, iaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi atau lebih dikenali sebagai Al-Khawarizmi. Beliau merupakan seorang tokoh Islam dalam bidang matematik, astronomi dan geografi yang berasal dari Iran. Walaupun sudah beribu tahun, namun ilmu matematik beliau digunakan sehingga hari ini. Selain itu, janganlah sesekali kita berasa takut untuk berkongsi ilmu yang kita ada dengan orang di sekeliling kita. Walaupun ilmu yang kita ada itu sedikit, tetapi ia sangat bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Sebenarnya, semakin banyak ilmu yang kita kongsikan dengan orang lain, semakin banyak juga ilmu yang kita akan perolehi. Kerana apa? Ilmu itu tidak akan pernah berkurang, malah ia akan semakin bertambah dan tidak akan pernah kering daripada ingatan kita. Saya ambil satu contoh daripada seorang senior saya semasa saya di sekolah menengah dahulu. Dia pernah berkata kepada saya, walaupun kita mempunyai ilmu yang sedikit, tetapi jangan kita takut untuk berkongsi dengan kawan-kawan yang tidak memahami sesuatu subjek itu. Sebagai contoh, senior saya itu, dia lemah dalam subjek kimia, tetapi dia cuba untuk berkongsi apa yang dia tahu dengan kawan-kawan yang kurang mengetahui tentang subjek itu. Jadi daripada situ senior saya lebih faham tentang subjek kimia tersebut selepas mengajarkannya kepada kawan yang kurang memahami tadi. Itu adalah salah satu kunci rahsia yang senior saya kongsikan dengan saya, bagaimana dia boleh memperolehi A dalam subjek kimia, sedangkan pada awalnya dia seorang yang sangat lemah, pelajar yang sangat lemah dalam subjek tersebut. Sekali daripada saya, jangan sesekali kita menggunakan ilmu yang kita ada itu hanya untuk nikmat dunia sahaja. Jangan kita fikir kita nak pandai hanya untuk cepat kaya. Jangan sesekali, tetapi kita tukar mindset kita kepada kita belajar untuk menolong orang di luar sana, untuk menyenangkan hidup orang di luar sana. Kerana apa? Kerana itu lebih baik daripada kita fikir kita dengan kaya kita akan hidup senang. Tidak semestinya kaya boleh menyebabkan kita hidup senang. Jadi buanglah sifat bongkak, sombong dalam diri kita itu kerana niat tidak menghalalkan cara. Auzubillah min zalik. Semoga kita bersama-sama dapat membetulkan niat kita, kenapa kita belajar, untuk apa kita belajar sebenarnya. Wallahu alam. Itu daripada saya. Sungguh benar apa yang diperkatakan oleh Syaurah sebentar tadi. Saya akan berkongsi sedikit hadis daripada riwayat Ibnu Majah. Sekiranya kamu keluar pada waktu pagi untuk mempelajari satu bab dari ilmu, adalah lebih baik daripada kamu solat sunat 1000 rakaat. Sungguh besar pahala bila kita menuntut ilmu. Pada adik-adik yang menyaksikan forum ini, ingatlah bahawa kita menuntut ilmu akan memperolehi ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi, marilah kita teruskan dengan ahli panel kita yang ketiga, Cik Fatini. Bolehkah anda menerangkan tentang cara untuk kita mendapatkan ilmu itu, ialah ilmu yang berkat? Semua aspek. Tidak kisahlah dalam apa sahaja situasi. Terutamanya dalam menuntut ilmu, kita perlulah menjaga adab. Menurut Habib Umar bin Muhammad bin Hafidah, beliau berkata bahawa orang yang tinggi adab, walaupun kekurangan ilmu, masih mulia berbanding orang yang mempunyai ilmu yang banyak tetapi kekurangan adab. Hal ini demikian kerana adab mencerminkan akhlak seseorang individu tersebut. Antara adab dalam menuntut ilmu adalah kita perlu hormat dan patuh pada guru.
kita perlu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan kita perlu sedaya upaya kita menjauhkan diri dari maksiat kerana ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak akan masuk dalam hati orang yang penuh maksiat. Selanjutnya, seseorang itu perlu berguru dengan ilmu yang diperolehi. Apabila seseorang menuntut ilmu tanpa berguru, sebenarnya mereka telah berguru dengan syaitan. Hal ini demikian kerana jika kita belajar bersendirian, kita tidak akan tahu kesilapan yang kita lakukan dari aspek kefahaman ilmu tersebut. Tambahan pula, apabila kita menyebarkan ilmu yang salah kepada orang lain, maka akan berlakunya ajaran sesat, terutamanya dalam menuntut ilmu agama. Oleh itu, sangat penting untuk kita belajar sesuatu ilmu tu dengan guru agar mereka dapat membetulkan kesilapan yang kita lakukan. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada semua dan diri saya sendiri agar berusaha untuk mengejar ilmu di samping memastikan ilmu yang kita peroleh tu berkat agar tidak membawa kesusahan kepada kita pada masa akan datang. Saya serahkan semula kepada moderator. Terima kasih Cik Fatini. Baiklah, saya akan membuat kesimpulan ringkas daripada majlis forum kita, iaitu ilmu merupakan kayu ukur kehidupan kita dalam menentukan sama ada perkara tersebut baik ataupun tidak. Menuntut ilmu ialah wajib bagi umat Islam, tetapi perlu disertai niat kepada Allah. Seterusnya, menuntut ilmu adalah sebahagian daripada ibadah. Oleh itu, kita perlulah memperbetulkan niat agar ilmu yang diperoleh berkat. Sebelum kita mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi: tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang baik itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri majlis forum ilmu berkat versus ilmu berkarat pada petang ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.